Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur hari ini diberikan taklimat mengenai aspek keselamatan makanan negara, food security dan usaha berterusan ke arah mengukuhkannya. Taklimat disampaikan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi ketika kunjungan hormat di Menara Kinabalu pagi tadi. Hadir sama dalam kunjungan hormat itu ialah Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Datuk Badrul Hisham, Ketua Pengarah Mardi Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nenas Muhammad Khairul Zamri M. Saleh dan Chief Commercial Business Agrobank Azman Muhammad Isa. Turut hadir ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Safar Untung. Serudong mungkin sebuah lokasi yang terpencil berhampiran sempadan Kalimantan, Indonesia dikalabakan kerana tiada jalan yang baik untuk ke sana selain hanya laluan balak yang sukar dilalui. Namun lokasinya dianggap strategik dan sangat berpotensi dibangunkan sebagai laluan keluar masuk jalan darat di antara Sabah dan Kalimantan, sekaligus menjadi pemangkin pembangunan bandar sempadan untuk mengaktifkan aktiviti perniagaan dan menjana ekonomi setempat yang memberi manfaat kepada rakyat. Cumanya kekangan utama ketika ini ialah ketiadaan jalan berhubungan dan kemudahan yang diperlukan untuk menjadikan Serudong sebagai pintu masuk sempadan melalui laluan darat yang menghubungkan Sabah dan Kalimantan. Berbeza dengan lokasi berjiran dengannya di sebelah Kalimantan yang disebut Simang Garis, pihak berkuasa Indonesia dikatakan sudah membina jalan raya yang baik hingga ke sempadan. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur dan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Negeri Datuk Seri Bu Mokhtar Radin antara yang tampil menyatakan pentingnya projek CIQS Serudong itu diteruskan tanpa penangguhan. Persoalannya, apakah kepentingan projek itu kepada Sabah? Benarkah ia mampu membantu merancangkan ekonomi Sabah khususnya di Kalabakan dan sekitarnya? Sejak sekian lama sempadan darat Sabah dan Kalimantan Utara Indonesia yang menganjur dari Tawau ke Kalabakan dan Pensiangan hingga ke Tenom dan Sepitang dengan panjang kira-kira 700 km tidak mempunyai pintu sempadan rasmi. Jika dibandingkan dengan Sarawak, negeri jiran itu yang panjang sempadannya dengan Kalimantan lebih 1000 km dilengkapi beberapa kemudahan CIQS seperti di Tebedu, Biawak dan Lubuk Antu selain pos kawalan sempadan di banyak lagi lokasi. Tidak heranlah Sarawak tidak berdepan masalah besar kemasukan pendatang asing secara haram, memandangkan negeri itu mempunyai banyak pintu masuk rasmi sempadan yang memudahkan penduduk negara jiran masuk secara sah. Meskipun kedudukan Nusantara agak jauh dari sempadan Sabah berbanding Sarawak, namun kerajaan Indonesia pastinya mempunyai perancangan untuk mengembangkan jaringan perhubungan darat ke seluruh wilayah Kalimantan untuk memudahkan urusan dengan ibu negara barunya itu. Semoga dengan ketegasan kerajaan negeri untuk meneruskan rancangan pembangunan bandar sempadan melalui pihak berkuasa pembangunan wilayah RDA yang diumumkan Haji G sebelum ini dapat memastikan projek CIQS dan kemudahan jalan raya menghubungkan kawasan sempadan diteruskan seperti yang dirancang. Sementara itu, peniaga berkuku panjang antara yang dikenakan kompaun dalam Ops Bazar Ramadan dikendalikan Pejabat Kesihatan Sandakan bermula semalam. Pegawai Kesihatan Sandakan Dr. Johari Awang Besar berkata, kesalahan yang dikaitkan dengan kebersihan diri itu adalah antara 7 kompaun yang dikeluarkan pihaknya dalam operasi pertama itu. Ops Bazar Ramadan di Sandakan dilancarkan semalam dengan pemeriksaan dikemukakan di Bazar Ramadan Bandar Sandakan membabitkan seramai 22 pegawai kesihatan dan penguat kuasa Majlis Perbandaran Sandakan. Tumpuan operasi ialah aspek pematuhan peraturan yang ditetapkan dalam penyediaan makanan. Johari berkata kesalahan lain yang turut dikesan ialah tidak menutup makanan, penggunaan tempat menyimpan ais yang tidak betul dan tong sampah tidak ditutup. Katanya dalam beberapa kesalahan pihaknya hanya memberi teguran awal, namun jika penyedia makanan dikesan masih gagal mematuhi, kompaun akan dikeluarkan. Manakala Ibu Pejabat Polis Daerah PD Sandakan digesa supaya sentiasa meningkatkan tahap kesiapsiagaan di kawasan sempadan, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata, perkara itu perlu dititik beratkan sebagai salah satu daerah yang terletak berhampiran sempadan negara Filipina. Katanya ia bagi memastikan kawasan sempadan negara ini bebas dari sebarang bentuk pencerobohan ataupun aktiviti penyeludupan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis serah terima tugas
Ketua Polis Daerah dan pengerusi Perkap di rumah klub IPD Sandakan semalam. Idris berkata kesiapsiagaan juga perlu diperkukuhkan bagi menghadapi bencana alam dalam fasa peralihan monsun yang bermula sejak 14 Mac lalu dan dijangka berterusan sehingga Mei depan. Katanya walaupun Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan tiada cuaca signifikan, namun hujan lebat dan ribut petir dijangka boleh berlaku. Terdahulu pada majlis berkenaan, bekas Ketua Polis Daerah Sandakan Muhammad Azhar Hamid dinaikkan pangkat sebagai Ketua Penolong Pengarah Pendataan Analisa Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman dengan memangku pangkat Senior Assistant Commissioner. Kosongan jawatan Ketua Polis Daerah Sandakan pula diisi Abdul Fuad Abdul Malik dengan memangku pangkat Assistant Commissioner. Seterusnya, seorang tukang cuci dipenjara 8 bulan dan denda RM1,500 selepas mengaku salah menggunakan kad ATM milik orang lain pada bulan lalu ketika dihadapkan di Mahkamah Magistrate Keningau hari ini. Tertuduh Julissa Angkasang 33 tahun yang didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan turut berdepan tambahan 2 bulan lagi penjara jika gagal membayar denda berkenaan. Magistrate Nur Asraf Zolhani yang mendengar kes itu memerintahkan tertuduh menjalani hukuman bermula dari tarikh dia ditangkap iaitu pada 3 April lalu. Berdasarkan kertas pertuduhan, Julissa didakwa secara curang menjadikan kad ATM CIMB milik orang lain yang dikenali sebagai Stephanie Godwin Janggum sebagai kegunaan sendiri. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan menggunakan kad ATM berkenaan antara 20 Mac hingga 30 Mac lalu di Bataras Hypermarket Keningau. Akibat perbuatan itu, pemilik kad ATM berkenaan dilapor mengalami kerugian sebanyak RM1,365. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.